Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Afzan binti Azizan. InsyaAllah pada hari ini saya akan membincangkan tentang sejarah penulisan ilmu tajwid dan juga qiraat. Kenapa sejarah penulisan ilmu tajwid dan qiraat? Kerana kedua-dua ilmu ini tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain kerana ianya selalu bergandingan dalam perbahasan ataupun perbincangan ataupun dalam majlis ilmu. Ianya selalu dibincangkan secara bersama-sama kerana saling berkait. InsyaAllah jadi kita akan teruskan dan ikutilah siri perbincangan ini insyaAllah. Baiklah, jika dibincangkan bilakah bermulanya ilmu tajwid, maka kenyataan menunjukkan ilmu tajwid bermula sejak penurunan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, di mana baginda diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tajwid dan tartil sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian baginda SAW mengajarkan ayat-ayat tersebut kepada para sahabat dengan bacaan yang serupa secara bertajwid juga. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apabila ditanya apakah makna tartil, beliau menjawab wa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ia adalah memperelok sebutan setiap huruf dan berhenti pada tempat yang betul. Itulah makna tartil dari sudut pandangan Sayyidina Ali. Dan ini menunjukkan bahawa ilmu pembacaan Al-Quran ini bukanlah suatu ilmu yang diambil daripada fatwa ataupun ijtihad para ulama yang diolah daripada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, tetapi ilmu pembacaan Al-Quran ini adalah ilmu tauqifi, iaitu diambil terus daripada riwayat yang sumbernya adalah sumber asli yang datang daripada sebutan dan bacaan Rasulullah SAW sendiri. Dan kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum juga berperanan penting dalam menyampaikan bacaan dan sebutan yang betul kepada umat Islam, dan mereka sangat-sangat amanah dalam menyampaikan ilmu Al-Quran ini kepada generasi selepasnya. Mereka tidak menambah ataupun mengurangkan sedikit pun apa yang dipelajari daripada Rasulullah SAW kerana mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan usaha-usaha Rasulullah dalam menyampaikan ilmu kepada para sahabat serta usaha para sahabat dalam menyampaikan ilmu kepada generasi selepasnya sangat penting dalam membawa suatu era baru dalam penulisan ilmu tajwid dan qiraat. Walau bagaimanapun, apa yang boleh dikira sebagai penulisan awal ilmu tajwid, ianya bermula ketika mana munculnya kesedaran untuk menulis Mushaf Uthmaniyah, penulisan Al-Quran yang dicetuskan ideanya oleh Khalifah Uthman bin Affan, dan penulisan mushaf itu yang dikatakan sebanyak 6 atau 7 mushaf itu ditulis perkataannya tanpa titik dan baris. Sayyidina Uthman memilih untuk tidak menulis titik-titik dan baris-baris pada tulisan Al-Quran pada mushaf-mushaf Uthmaniyah itu kerana memberi keluasan kepada para sahabat dan tabi'in untuk membaca dengan bacaan yang diambil daripada Rasulullah SAW mengikut dialek ataupun lahjah Arab yang berbagai-bagai pada masa itu. Pada tahun pertama dan kedua hijrah, Islam mula berkembang ke seluruh pelosok Jazirah Arab termasuk Rom dan Parsi, dan bermulalah proses percampuran di antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa yang lain, menyebabkan percampuran bahasa dan juga dialek, dan ini menjadikan bacaan Al-Quran itu tidak lagi sempurna dan terdapat banyak kesalahan dalam bacaan. Oleh itu Sayyidina Uthman berusaha menaik taraf Mushaf Uthmaniyah dengan menambah titik-titik dan juga baris-baris di dalam mushaf tersebut yang diketuai oleh Abu Aswad Ad-Duali dan juga Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Usaha tersebut adalah usaha yang sangat baik kerana ingin mengelakkan umat Islam melakukan kesalahan dalam bacaan, kerana Islam sudah pun berkembang kepada negara-negara yang bukan Arab yang tidak mengetahui tulisan dan juga bacaan Arab yang sebenarnya dan juga bacaan yang diambil daripada Rasulullah SAW yang sebenarnya. Jadi inisiatif ini sangatlah baik dan memberi sinar baru kepada umat Islam yang bukan bangsa Arab. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan tentang penulisan ilmu qiraat ataupun karangan terawal dalam ilmu qiraat. Para penyelidik menyatakan bahawa antara karangan terawal dalam ilmu qiraat adalah yang disusun dan dihimpun oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Ibn Salam dalam kitabnya Al-Qiraat, dan juga ada yang mengatakan yang terawal sekali adalah yang disusun oleh Abu Umar Hafs Ad-Duri pada tahun kurun ketiga hijrah. Seterusnya pada kurun keempat hijrah
lahir pula Ibnu Mujahid Al-Baghdadi dalam karangannya Kitabus Sab'ah, di mana beliau adalah orang yang mula-mula mengasingkan qiraat kepada 7 imam bersesuaian dengan sab'atu ahraf ataupun 7 perbezaan yang terdapat dalam mushaf Uthmani, di mana mushaf Uthmani itu dibahagikan kepada 7 mushaf mengikut 7 perbezaan qiraat. Terusnya kita lihat dalam penulisan ilmu tajwid ataupun karangan ilmu tajwid selepas penulisan mushaf Uthmani. Pada akhir kurun ketiga Hijrah muncul karangan daripada Abu Mazahim Al-Haqqani yang menulis tentang ilmu tajwid menggunakan kaedah qasidah ataupun puisi yang dikatakan sangat terulung pada zaman itu. Kemudian selepas itu lahir pula para ulama yang tampil memelihara ilmu tajwid dan juga qiraat dengan karangan-karangan mereka dari semasa ke semasa, seperti Abu Amr Ad-Dani dalam kitabnya At-Taisir, kemudian Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Hirzul Amani wa Wajhut Tahani yang menjadi tonggak kepada karangan-karangan tokoh-tokoh lain yang sezaman dan selepas itu. Tapi apa yang jelas dari karangan-karangan mereka ialah ilmu tajwid dan ilmu qiraat sentiasa bergandingan, ditulis dalam satu kitab tanpa dipisahkan perbahasannya. Ini memang sangat dominan ataupun sangat jelas daripada zaman penulisan awal ilmu tajwid dan qiraat sehinggalah ke hari ini. Ianya adalah topiknya tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain, dan penulisan ini juga diajar kepada murid-murid mereka beserta praktikal bacaannya. Kemudian muncul pula tokoh ataupun ulama yang penting dalam ilmu qiraat dan tajwid, iaitu Imam Al-Jazari yang masyhur dengan karangannya dalam kitab An-Nashru, Thayyibatun Nashru dan Ad-Duratul Mudiyah, yang menyatakan ilmu qiraat 10 sebagai pelengkap bagi apa yang telah dinyatakan oleh Imam Asy-Syatibi tadi, yang saya sebutkan tadi, dalam kitab beliau Hirzul Amani sebagai qiraat 7. Jadi Imam Al-Jazari ni mengarang karangan berasingan bagi ilmu tajwid dalam kitabnya At-Tamhid, dan puisi beliau yang lebih terkenal dengan nama Matan Al-Jazariyah. Imam Al-Jazari telah mewariskan karangan-karangan beliau yang begitu banyak beserta bacaannya sekali, yang kemudiannya telah menjadi ikutan dan panduan bagi karangan-karangan ilmu tajwid dan qiraat pada hari ini. Jadi dapat kita ambil daripada sini, daripada perbincangan ini, bahawa penulisan ilmu tajwid dan qiraat itu bermula daripada zaman sahabat atas kesedaran dan amanah mereka dalam menyampaikan bacaan Al-Quran yang benar kepada umat Islam. Jadi marilah kita berusaha bersama-sama mempelajari dan memperelokkan bacaan Al-Quran serta mendalami tajwid dan qiraat agar bacaan kita lebih baik dari semasa ke semasa, dan moga-moga Allah limpahkan pahala dan kenikmatannya kepada kita serta keredaannya, insya-Allah. Jadi moga-moga apa yang disampaikan ini dapat memberi manfaat kepada diri saya dan juga kepada kalian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.